Di dalam tafsir Al-Quranul Azim, karya Imam Abul Fida Ibnu Katsir, ada dua orang ulama besar, iaitu Mujahid. Mujahid ni kita kenali sebagai salah seorang murid besar kepada sahabat besar Nabi ataupun sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas. Dan seorang lagi ialah tabi'in yang terkemuka dan terkenal, iaitu Sa'id bin Jubair. Jadi Mujahid dan juga Sa'id bin Jubair dan selain daripada keduanya, Imam Ibnu Katsir hanya sebut contoh dua nama ulama ni. Yang memaksudkan selain daripada keduanya, ada juga ulama-ulama lain yang menyatakan pandangan dan pendapat seperti dua orang ni, yang mana mereka meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, sahabat dan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain. Maksudnya riwayat macam ni bukan hanya mereka dapatkan daripada Ibnu Abbas, tetapi mereka juga dapatkan riwayat seperti dan semacam ini daripada ulama yang lain, yang menyatakan bahawa burung hudhud ini mempunyai kehebatan, mempunyai kepakaran dalam mencari sumber air. Jadi dihabakkan bahawa burung hudhud ni antara yang hebat dia, yang kita kata ada kepakaran dia, ialah mencari sumber air. Yang mana burung hudhud yang tak ada dalam perhimpunan yang dihadiri oleh Nabi Allah Sulaiman ini, memang sebelum ni burung hudhud ni diberikan tugas yang khusus, kerja yang khusus oleh Nabi Allah Sulaiman untuk mencari ataupun mengenal pasti, kita sebut detect, sumber-sumber air di sesuatu lokasi ataupun sumber-sumber air di sesuatu kawasan. Jadi itu tugas dia yang diberikan oleh Nabi Allah Sulaiman. Dan kehebatan yang ada pada burung hudhud, kepakaran dia ini adalah secara alami. Maksud alami dalam bahasa Melayu ialah semula jadi. Memang kehebatan semula jadi dia lagu tu, kepakaran dia semula jadi lagu tu. Hudhud ni dia boleh melihat sesuatu secara jelas di bawah permukaan tanah. Jadi bila dia terbang ni, dia nampak jelas apa yang ada bawah tanah tu dari sudut sumber-sumber air. Maksudnya bila dia terbang nampak tanah kalau kita, tapi dia nampak sumber air. Sini ada air, sini tak ada air, situ ada air, sini tak ada air. Jadi dia boleh cek, dia boleh kenal pasti sumber-sumber air di sesuatu kawasan. Ini kehebatan dia, sama seperti kalau sekiranya diberikan anugerah ni kepada manusia, manusia yang dapat melihat sesuatu di sebalik bawah bumi. Kita kalau nampak tanah lah, tapi orang yang diberi anugerah macam ni, dia nampak khazanah-khazanah, dia nampak harta-harta, dia nampak sesuatu yang terselindung di sebalik bawah permukaan bumi. Bahkan lebih jauh, riwayat menyebut bahawa burung hudhud ni bukan saja boleh cari sumber air, boleh kenal pasti sumber air. Lebih jauh kehebatan burung hudhud yang diceritakan dalam tafsir ni, dia juga boleh detect dan kenal pasti sekiranya jumpa sumber air tu, air ni dalam mana. Maksudnya sekiranya kata dia terbang, dia nampak ada sumber air. Bukan setakat dia nampak sumber air tu, tetapi dia boleh detect sumber air ni dalam mana. Contoh hak jumpa ni, dalam dia berapa meter. Kalau tempat lain, dalam dia berapa meter. Jadi itulah kelebihan burung hudhud. Sebab itulah dia ditugaskan oleh Nabi Sulaiman bila Nabi Sulaiman berada terutama di kawasan padang pasir dan juga Sahara. Jadi bila burung hudhud ni dah dapatkan maklumat, dah dapatkan informasi tentang sesuatu kawasan yang ada air berserta dengan kedalamannya, barulah dia hantar informasi dan maklumat tu pada Nabi Allah Sulaiman. Contoh, wahai Nabi Allah Sulaiman, aku kenal pasti, aku detect sesuatu ni, sini ada air, dalam dia dalam mana, sini ada air, air dia banyak mana. Maka lepas itulah baru Nabi Allah Sulaiman
akan memerintahkan golongan-golongan jin untuk gali air tu. Jadi tugas jin pula. Jadi jin akan pergi gali sumber air tersebut sehingga terpancarnya atau terbitnya satu-satu sumber galian air daripada bawah permukaan bumi. Dan begitulah yang diceritakan daripada Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Kalau tanya saya, awak pelik sangat, awak hebat sangat, jangan tanya saya. Kitab cerita lagu tu, saya pun cerita lagu tu lah kepada tuan-tuan. Baik. Sehubungan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahawa kisah dia pada suatu ketika Nabi Sulaiman berada di kawasan padang pasir. Nabi Sulaiman waktu tu berada di kawasan padang pasir dan dia cek. Geng-geng burung ni lah, kumpulan-kumpulan burung ni, yang ni lengkap, yang ni ada, yang ni lengkap, yang ni ada, tiba-tiba yang tak ada siapa? Yang tak ada ialah burung hudhud, sesuai dengan firman Allah tadi, bila dia memeriksa burung-burung itu, maka dia berkata, mengapa aku tidak melihat burung hudhud? Dan adakah dia termasuk di kalangan yang tidak dapat menghadirkan diri? Baik. Ibnu Abbas sendiri, iaitu sahabat besar ini, pernah menceritakan kisah mengenai burung hudhud ini kepada satu kaum pada zaman dia. Jadi ini membayangkan kepada kita seorang sahabat besar berhadapan pada waktu tu dengan satu kaum dan dia cerita kisah ni pada kaum tersebut. Tetapi dalam kaum tu salah seorang dia ada seorang lelaki Khawarij. Lelaki Khawarij ni dalam sejarah dikenali dengan nama Nafi' ibnul Azraq. Nafi' ibnul Azraq. Dan dia juga dikenali sebagai seorang lelaki yang suka membangkang dan membantah Ibnu Abbas sebelum ni pun. Apa saja tentang Ibnu Abbas, dia akan bangkang, dia akan bantah. Sebab dia dari golongan Khawarij. Jadi berbetulan dia berada dalam majlis bersama dengan kaum tersebut, depan Ibnu Abbas. Maka Nafi' ibnul Azraq ni berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, hentikanlah kisah hak kamu duk bagi tahu ni. Berhentilah cerita pasal ni. Pasal apa? Hari ini kamu akan kalah. Dia kata, wahai Ibnu Abbas, berhentilah cerita kamu ni, hari ni kamu akan kalah. Ni menunjukkan sebelum ni pun dia lawan dan dia bantah Ibnu Abbas. Lalu bila dia habaq lagu tu, Ibnu Abbas tanya, mengapa hari ni aku kalah? Kalah apa? Lalu Nafi' ibnul Azraq bagi tahu, sesungguhnya, wahai Ibnu Abbas, kamu telah mengatakan bahawa burung hudhud ini dapat mengetahui dan mengenal pasti sesuatu sumber air daripada bawah permukaan bumi. Sesungguhnya, bagaimana sekiranya, ini dia nak bawa cerita dia ni, sekiranya ada seorang anak, ataupun kita panggil budak-budak, yang mana budak ini telah menyediakan beberapa biji-bijian, umpanlah kita kata, yang mana biji-bijian yang disediakan oleh budak ini, dia letak di dalam satu bekas, yang mana bekas ni adalah perangkap. Ambil bijian sebagai makanan, buh dalam bekas, yang mana bekas ni tujuan dia ialah perangkap. Lalu letakkan bekas yang dianggap perangkap ini di satu tempat, ambil tanah, ambil pasir, timbul. Jadi tak nampak lah. Tiba-tiba datang burung hudhud. Burung hudhud datang tu untuk mengambil bijian tu. Dengan kata lain, nak makan bijian tu. Lalu bila dia turun nak makan tu, dia akan terjebak dan dia akan termasuk di dalam perangkap yang disediakan oleh anak tadi. Dan akhirnya burung hudhud tertangkap. Maka dengan ni kalahlah kisah kamu tu. Dengan dia buat cerita sendirilah, andaian dia. Boleh faham tak cerita tu? Ada kata terror sangat boleh detect. Jadi kalau boleh detect, dia boleh detect jugalah perangkap tu. Jadi taklah sampai burung hudhud tu tertangkap kalau dia nampak semua. Lalu apa Ibnu Abbas jawab? Ibnu Abbas kata,
sesungguhnya bahawa orang ni sungguh-sungguh nak membangkang Ibnu Abbas, sungguh-sungguh nak membantah Ibnu Abbas dan membuatnya tidak dapat menjawab persoalan tersebut. Seolah-olah dia nak create satu cerita, dia nak create satu keadaan yang mana sebenarnya dia nak bangkang Ibnu Abbas. Dia nak bantah Ibnu Abbas yang membuatkan Ibnu Abbas tak dapat jawab balik persoalan dia. Lalu Ibnu Abbas menyambung perbicaraan dia, dia kata, celakalah kamu. Sesungguhnya, kalaulah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memastikan bahawa burung hudhud itu terjebak dan dapat ditangkap, maka apa? Maksudnya kalau takdir Allah memang nak terkena dah burung hudhud tu. Sama ada terjebak atau tertangkap, penglihatan pada waktu itu tidak berfungsi dan rasa waspada pada waktu itu hilang. Maksudnya, daripada cerita kamu tadi, kalaulah Allah takdirkan memang nak terkena burung hudhud pada hari itu, ataupun nak tertangkap ataupun terperangkap, maka penglihatan dia hak kata hebat tadi, kepakaran dia hebat tadi, fungsi dia dah hilang dah. Tak berfungsi. Kalau kita kata radar ni tiba-tiba selalu duk check, detect tu, detect ni, tiba-tiba radar tak jadi hari itu. Radar tak berfungsi kalau takdir dia memang nak kena. Dan rasa waspada dia tu hilang. Maksudnya bila rasa waspada tu hilang, berasa tu makan terus nak pi serbu. Berasa tu makan terus nak pi makan. Maksudnya tak ada rasa waspada. Kan orang tahan perangkap, kan orang tahan jebak, kan orang tahan macam-macam. Jadi atas dasar jawapan daripada Ibnu Abbas tadi, maka Nafi' Ibnu Azraq berkata, wahai Ibnu Abbas, demi Allah, sesungguhnya aku sesekali tidak akan dapat membantah kamu semua yang datang daripada Al-Quran buat selama-lamanya. Maksudnya dengan jawapan daripada Ibnu Abbas tadi, maka seolah-olah telah terjawab persoalan dia. Maksud dia nak bangkang. Maksud dia cuba dia nak menjatuhkan Ibnu Abbas. Tetapi bila melihat jawapan Ibnu Abbas, dia pun berkata, demi Allah, segala sesuatu yang kamu ceritakan bersumber dan datang daripada Al-Quran, memang aku tak boleh bangkang buat selama-lamanya. Ini membuktikan bahawa pengiktirafan dia terhadap ilmu yang dipunyai oleh Abdullah Ibnu Abbas, sahabat dan juga sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.